Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung pembiasan gelombang. Sekali ini bahagian yang kedua iaitu tentang fenomena. Jom kita tengok apa fenomena yang ada dalam pembiasan gelombang. Yang pertama, Rajah menunjukkan pesisir pantai yang mempunyai teluk dan tanjung. Terangkan bagaimana gelombang laut boleh mengikut bentuk pantai apabila menghampiri pantai. So kita ada teluk dan tanjung. Yang pertama kita kena faham teluk dengan tanjung ni bukan kecil. Bukan awak besar ni Tidak. Awak ni. Tu awak. Teluk dan tanjung ni besar. Jadi kita ada gelombang daripada laut. Ni teluk. Ini tanjung. Jadi, kenapa apabila laut menghampiri pantai, dia akan mengikut bentuk teluk dengan tanjung ini. Sedangkan, dekat tengah-tengah laut, bentuk mereka sama sebab sama kedalaman. Jadi, apabila menghampiri tanjung dan teluk, kenapa ada tanjung kat sini? Sebab sini lebih cetek. So, saya buat garisan putus-putus. Menunjukkan tempat dia dah semakin cetek. Macam perspek lah kononnya. Tapi, dia tak adalah perspek kan? Jadi, kita ambil ini. Ini ialah gelombang yang sedang pergi ke tanjung. Apabila gelombang itu sampai ke garisan putus-putus ini, maknanya kawasan ini ialah kawasan yang lebih cetek lah daripada kawasan yang dalam. Kalau kita tengok, ini contoh gelombang yang mendekati teluk dan tanjung. Kita ada kawasan A dengan B. Ni. Kawasan A dekat kawasan sini. Kawasan B dekat kawasan sini. Kalau kita tengok, yang mana lebih cetek? B lebih cetek. Nampak tak saya buat? Ni tanjung. Pantai kan? Pantai mesti cetek dulu baru dalam betul. Jadi saya buat garisan putus-putus macam gini. Menunjukkan kawasan B ni cetek dahulu berbanding A. Jadi, bila ada gelombang yang lalu dekat sempadan antara A dengan B. A ialah dalam. Masih dalam dekat sini baru cetek B sudah cetek. Apabila dalam pergi ke cetek, dia akan mendekati normal. Nampak? Daripada dalam pergi ke cetek, mendekati normal. Mendekati normal ni kalau kita tengok, dia menumpu. Nampak? Menumpu ke arah tanjung. Mendekati normal, mendekati normal. Nampak? Dia menumpu ke arah tanjung. Jadi, teluk dengan tanjung ni dia bukan garisan putus-putus kerana kedalaman air laut dia semakin dalam perlahan-lahan bukan tiba-tiba terus dalam. Jadi tak cantiklah kita lukis macam ni. Kita lukis dengan gambar yang lebih elok. Gambaran dia sebegini. Mana-mana gelombang yang pergi ke tanjung dia akan terbias dan melengkung ke arah tanjung. Nampak? Ke arah tanjung. Jadi macam mana rupa gelombangnya? Rupa gelombangnya kalau dekat sini lurus lurus. Kenapa lurus? 90 darjah, 90 darjah. Ini lurus ke? Mana boleh lurus? Ini dah sengit kan? Jadi bila dia dah menghampiri pantai, dia dah mula nampak mengikut bentuk pantai. Ni bentuk gelombang tu. Bila menghampiri pantai, dia mengikut bentuk pantai. Sini sebab dia cetek terlebih dahulu, dia akan jadi slow. Sini perlahan. Nampak tak gambar tu? So, gelombang tu tengah jalan. Bila sampai ke kawasan B, dia jadi slow. Sebab B sudah cetek. A masih laju. Tapi A dia akan slow dekat kawasan sini. Sebab sini dah cetek. Nampak? So, bila B dia dah cetek, dia akan slow. Sebab tu dia menumpu ke arah tanjung. Tu yang pertama. Boleh takat tu? Jadi yang pertama nak cerita tentang kedalaman. Mula ceritakan tentang kedalaman lautan. Kedalaman lautan adalah sama, lebih kurang sama. Jadi panjang gelombangnya sama, tidak berubah. Apabila menghampiri pantai, tanjung lebih cetek. Nombor 2, tanjung tu lebih cetek daripada teluk. Ni pada line yang sinilah. Ini dia akan slow dulu. Bila cetek, gelombang akan perlahan terlebih dahulu, panjang gelombang menjadi pendek dekat tanjung dan akan terbias. Nombor 3 sebutkan.
terbias. Terbias ke mana? Mendekati normal. Sebab tu dia terbias pergi ke tanjung. Okey, jadi kerana itulah ombak mengikut bentuk pantai. Itu cerita yang pertama, kenapa gelombang laut mengikut bentuk pantai. Yang kedua, antara teluk dengan tanjung, yang mana lebih sesuai untuk berkelah dan berenang? Okey, ini cerita apa pula? Okey, saya padang. Tadi kita dah kata, gelombang semuanya akan tertumpu ke tanjung. Bila gelombang laut, dia menumpu ke arah tanjung. Apa berlaku dekat tanjung? Dan bila dah menumpu dekat tanjung, tentulah dekat teluk dia mencapah. Dia mencapah. Okey. Tanjung dia menumpu. Ini mencapah. Okey, ingat tak macam mana cahaya? Cahaya bila menumpu, apa jadi dekat tempat yang menumpu tu? Cahaya menjadi terang. Tapi bila cahaya tu mencapah, dia menjadi gelap. Jadi, jika gelombang menumpu dekat sini, maknanya tenaganya juga menumpu. Tenaga ombak menumpu. Okey, bila tenaga ombak menumpu dekat sini, kalau cahaya jadi terang. Jadi, kalau gelombang air menyebabkan ombak menjadi tinggi. Tenaga ombaknya tinggi. Dan air lautnya bergelora. Lebih bergelora dekat area tanjung. Sebab tenaganya tertumpu. Manakala dekat tanjung, tenaga mencapah. Apabila tenaga mencapah, maka ombaknya rendah. Ombak rendah. Okey, amplitude-nya lebih rendah, okey, dan lebih tenang, Okey, nampak? Daripada dua ciri-ciri ini, kita dah boleh decide dekat mana yang lebih baik ataupun lebih elok untuk kita mandi dan berenang berkelah. Tentulah dekat kawasan, apa tanjung kat sini? Teluk. Tentulah dekat kawasan teluk lebih sesuai untuk kita berkelah dan berenang. Okey, itu cerita yang pertama tentang kenapa ombak mengikut bentuk pantai. Okey, kita tengok fenomena yang kedua. Okey, fenomena yang kedua ialah cerita tentang kenapa bunyi tidak boleh didengari pada jarak yang jauh pada waktu siang yang panas, tetapi pada waktu malam yang sejuk kita boleh dengar. Bunyi yang jauh kita boleh dengar sayup-sayup pada waktu malam. Okey. So, kita kena cerita kat sini. Tadi, gelombang air terbias apabila dia melalui kedalaman yang berbeza. Sekarang ni bukan gelombang air, sekarang ni gelombang bunyi. Jadi, kita akan tulis. Gelombang bunyi terbias apabila? Apabila melalui dua apa? Suhu udara yang berbeza. Dan juga dua ketumpatan udara berbeza. Okey. So, dalam kes ini ialah dua suhu yang berbeza sebab siang dan malam. Ketumpatan udara berbeza macam mana? Contohnya macam kita ada gas helium. Okey, kita berikan bunyi lalu dekat gas helium. Gas helium ketumpatannya kurang daripada ketumpatan udara. Jadi berlaku pembiasan apabila bunyi melalui dua ketumpatan udara yang berbeza. Nampak? Tapi dalam kes ini ialah dua suhu yang berbeza sebab ada siang dan malam. Jadi kita ambil dua suhu yang berbeza dalam kes ini. Ceritanya apa? Okey, pada suatu hari awak baru beli set karaoke. Ini rumah awak, ini rumah tok ketua kampung. Berada di hujung kampung. Okey, pada waktu siang awak berkaraoke, awak melalak pada waktu siang. So apa berlaku? First, pada waktu siang awak kena nyatakan suhu udara. Pada waktu siang, suhu udara di permukaan bumi adalah panas berbanding suhu di atas sejuk. Ini pada waktu siang. Pada waktu siang, tanah ni panas. Jadi, cerita yang pertama tentang suhu. Cerita yang kedua, tentang laju. Apa jadi dengan laju gelombang apabila melalui kawasan panas? So, kawasan panas, dia lebih laju. Sejuk, perlahanlah, slow.
Okey. Nampak? Kalau nak sebut ketempatan pun boleh. Antara panas dengan sejuk, yang mana ketempatan tinggi, mana ketempatan rendah. So, ketempatan. Kalau sejuk, ketempatannya tinggi. Sebab bila sejuk, zarah-zarah dia lebih rapat. Ketempatannya tinggi. Kalau panas, zarah-zarah dia lebih jauh. Okey. Tapi kalau laju, dia laju lagi. So, bila laju, apa jadi? Bila laju, okey, kita tengok gelombang. Kalau laju, dia punya lambda dia besar. So, saya besar. Besar. Ini kecil. Nampak? So, kita sambungkan titik-titik ni. Bila kecil, dia rapat-rapat. Bila besar, dia jauh-jauh. Jadi, saya sambungkan sini dengan sini. Nampak? Ini dengan sini. Ini dengan sini. Ini makin jauh. Nampak tak? Kita akan dapati gelombang yang awak melalak pada waktu siang ini sedang naik ke atas. Pada waktu siang, bunyi akan terbias ke angkasa. Okey, nombor 4. Sebelum terbias ke angkasa, kita kena khabar dulu. Dia terbias ke mana? Ini kawasan panas, ini kawasan sejuk dan dia sedang mendekati normal. Mendekati normal. Ni point sahaja mula ceritalah. Suhu di permukaan bumi, suhu udara di permukaan bumi lebih panas berbanding yang di sebelah atas. Lepas tu laju dekat kawasan yang panas lebih tinggi daripada laju gelombang bunyi di kawasan yang sejuk. Ketempatan dekat panas lebih rendah daripada ketempatan sejuk. Okey, gelombang bunyi merambat mendekati normal apabila memasuki kawasan sejuk. Nampak? Dan bagi tahulah mendekati normal itu bermaksud gelombang bunyi terbias ke angkasa ataupun ke atas ataupun menjauhi tanah. Okey, itu pada waktu siang. Nampak tak bunyi ni atas? Jadi Tok Ketua tak terjejas pada waktu siang. Apa jadi kalau awak melalak pada waktu malam yang sejuk? Waktu malam dah lah baru lepas hujan kan. Sejuk-sejuk kan. Awak melalak pula pasang set karaoke tu. Okey, pada waktu malam. Pada waktu malam cerita suhu udara. Suhu udara dekat bawah adalah sejuk. Atas ni lebih panas lah. Panas. Bukan panas tu panas menggelegak. Tidak. Dia lebih sejuk lah yang bawah ni. Okey, bagaimana pula dengan laju? Dah khabar tadi, laju dekat panas lebih tinggi berbanding laju dekat tempat sejuk. Ketempatan pun sama. Sejuk, ketempatan tinggi, panas, ketempatan rendah. Okey, cerita tentang laju. Sejuk maknanya slow. Saya letak titiknya rapat-rapat. Panas titiknya jauh-jauh. Nampak? Jadi, kalau kita sambungkan titik-titik tu, macam ni. Nampak tak? Atas besar, bawah kecil. Atas besar, bawah kecil. Atas besar, bawah kecil. Atas besar, bawah kecil. Nampak? Secara automatik kita akan dapati gelombang itu sedang pergi turun bawah balik. Pergilah rumah Tok Ketua kampung yang dekat hujung kampung sana. Dia pun pelik. Kenapalah aku duduk dekat hujung kampung, boleh dengar suara awak melalak pada waktu malam. Nampak? Kerana gelombang ini dibiaskan menjauhi normal dan bunyi itu terbias ke arah bumi. Ke arah tanah lah. Towards the ground. Nampak? Itu cerita dia. Cerita tentang laju bunyi. Sebab kita punya pembiasan cerita tentang laju dan perubahan hal laju ini menyebabkan bunyi itu terbias. Sebab tu pada waktu malam yang sejuk, kita boleh dengar bunyi yang jauh-jauh kan. Saya macam mana boleh dengar bunyi kereta api yang sangat jauh kan. Inilah cerita dia pada waktu malam. Okey, saya rasa itu je kot. Okey, habis. Jadi itu sahaja cerita tentang fenomena pembiasan. Ada dua fenomena tadi, iaitu pantai, laut dengan juga fenomena bunyi daripada gelombang bunyi. Sekian, terima kasih.